أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini ialah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat yakni mengamalkannya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin. Tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Sesudah kita menyebut tentang intipati surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18, pada malam ini kita ingin memberi penjelasan dan penerangan penafsiran bermula ayat 1 sehingga ayat 3. Bila mana Allah Ta'ala menyebut dan berfirman, Suratun anzalnaha. Inilah sejumlah ayat yang kami turunkan.
wa faradnaha, dan yang kami wajibkan untuk diamalkan, yang kami wajibkan untuk difahami, yang kami wajibkan untuk disebarkan kepada manusia semuanya. Fiha ayatin bayyinat, padanya keterangan-keterangan yang nyata. La'allakum tazakkarun, semoga kamu semua dapat beramal dengannya. Allah menjelaskan pada ayat yang pertama yang kita bacakan pada malam ini, bahawa surah ini yang Allah kurniakan, yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk disebarkan dan disampaikan kepada umat manusia, yang berkait dengan perihal hukum hakam zina dan perihal hukum hakam qazaf, li'an dan semua hukum hakam yang terkandung di dalam surah ini yang telah kita bicarakan semalam. Sama ada dalam bab hukum hakam zina, hukum hakam qazaf yakni menuduh zina, ataupun li'an yakni sumpah laknat, ataupun yang berkait dengan meminta izin, yang berkait dengan menundukkan pandangan, yang berkait tentang hukum perhiasan bagi wanita di hadapan lelaki-lelaki yang maharim dan lelaki yang bukan maharim, atau lelaki mahram dan bukan mahram, atau orang Melayu kita sebut muhrim, dia sebenarnya mahram ataupun bukan mahram. Dan juga berkait dengan pernikahan anak-anak yatim, dan berkait dengan panduan kepada yang tidak mampu bernikah. Allah jelaskan dalam surah ini. Dan hukum berkait dengan perhambaan, dan hukum yang berkait tentang ketaatan pada Nabi SAW, dan juga mengucapkan lafaz salam kepada orang yang beriman. Padanya, kata Allah, dalail wadihah, dalil-dalil yang jelas, dan alamat-alamat yang terang benderang dalam menunjukkan tentang kesempurnaan syariat, menunjukkan tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Kerana dalam hukum ini ada kebijaksanaan. Kita lihat semua negara ada undang-undang, tetapi undang-undang tadi dicipta oleh manusia. Di dalam Al-Quran ada undang-undang. Undang-undang ini diturunkan oleh Allah. Apa beza undang-undang manusia dengan undang-undang Allah? Undang-undang Allah dia ada bersifat nakala min Allah. Dia bersifat pencegahan. Kalau kita lihat undang-undang manusia, walau sekeras mana pun dia tak mencegah, dia mewujudkan lebih ramai orang buat jenayah dengan cara yang berbeza. Tak boleh cara ni, dia buat cara lain. Tak boleh seluduk manusia cara macam ni, dia seluduk cara lain. Tetap orang akan buat dan orang akan langgar. Ia berbeza dengan hukum Allah. Kerana hukum Allah itu ada pencegahan langsung dari Allah. Sebab itu hukum Allah belum dibuat datang rasa takut. Belum buat lagi. Datang rasa gerun kepada orang jahat. Tetapi hukum manusia mereka tahu mereka boleh beli dan mereka boleh wujudkan satu kelompok di atas undang-undang. Tapi hukum Allah tidak ada kelompok yang boleh berada di atas undang-undang. Sebagaimana kita lihat kewajiban solat. Tak ada pun orang sebab dia kata dia menteri, dia tak wajib solat. Sebab dia sibuk. Atau dia kata dia raja, saya tak payah solat sebab saya raja. Tidak ada pun yang berani bercakap demikian. Melainkan mereka terpaksa aku tentang kewajiban solat. Demikian juga kewajiban puasa. Tak ada seorang pun berani sebab saya ada kuasa, saya letakkan hukum tak wajib puasa untuk saya. Tak akan ada yang berani. Demikian juga hukum haji. Kewajiban haji. Semua hukum Allah. Keistimewaan, kemuliaannya didatang dari Allah. Tidak ada yang lebih atas padanya. Yang kedua, dia bersifat mencegah. Luar dan dalam. Kalau hukum manusia, dia lebih mencegah dari sudut perbuatan zahir. Tapi hukum Allah mencegah daripada perbuatan hati lagi. Niat tu dah takut. Kerana melihat undang-undang Allah. Niat nak buat jahat tu dah takut. Begitu sempurnanya hukum Allah Ta'ala. Maka Allah jelaskan bahawa hukum hakam ini kami turunkan dalam ayat-ayat yang akan dibaca nanti. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hukum hakam pertama. Dalam surah ini. Iaitu hukum hakam yang berkait dengan zina. Zina lelaki dan perempuan. Dan zina lelaki yang belum berkahwin. Atau disebut ghairul muhsan. Atau ghairul muhsin. Ya, ada orang sebut muhsin atau muhsan. Kedua-duanya betul dalam bahasa Arab. Kalau sebut muhsan, yakni dah kahwin tapi masih berzina. Ada hukuman dia. Ghairul muhsan yang belum berkahwin. Lalu mereka ataupun dia berzina. Maka Allah sebut. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Baik, kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah
penzina perempuan, kemudian boleh diikuti dengan penzina lelaki. Kerana dimulakan penzina perempuan terlebih dahulu disebabkan kebiasaannya, sebab itu bermula daripada wanita dari sudut pakaiannya. Dan yang kedua, kerana kesan pada wanita itu lebih nampak. Sebab wanita bila berzina dia mengandung, lebih nampak. Maka sebab itu diletakkan perempuan lebih dahulu. Supaya perempuan berfikir panjang hal ini. Kesannya pada dirinya 9 bulan mengandung tanpa bapa, tanpa pertanggungjawaban. Kemudian selepas melahirkan pula, maka kesannya lebih besar. Siapa nak bertanggungjawab dengan anak ini? Kan itu dimulakan dengan wanita. Dan disebut juga wanita kerana sifat wanita yang lemah yang boleh digoda oleh lelaki dengan cepat. Ni setengahnya bagi bunga je. Valentine Day bagi bunga. Abah. Baru bagi bunga. Janji nak kahwin je dah serah tubuh. Dia mudah ditipu. Maka oleh kerana itu Allah menyebut tentang wanita terlebih dahulu. Supaya semua orang menjaga betul-betul kaum keluarga wanita mereka. Jaga betul-betul anak-anak perempuan mereka sehingga mereka berkahwin. Jaga betul lah adik-beradik perempuan mereka sehingga mereka berkahwin. Jaga mereka. Jangan sewenangnya biarkan. Sebab mereka mudah ditipu. Sebab itu perempuan bila nak kahwin dia kena ada wali. Lelaki nak kahwin tak boleh ada wali. Perempuan kena. Supaya tidak ada yang mengambil semudah tentang wanita ini. Menipunya. Kerana bila orang tahu dia ada wali, dia ada ayah, maka datang gerung dia. Datang takut dia. Datang rasa hormat dia. Maka ini hikmah kenapa dimulakan dengan kalimah az-zaniyah tu, wanita. Berbeza dengan mencuri. Dalam ayat mencuri Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kerana biasa lelaki itu cenderung mencuri. Dan kesan pada lelaki itu lebih ketara kerana lelaki itu pencari nafkah. Pencari nafkah. Dan ketua keluarga. Maka sebab itu dimulakan lelaki dahulu. Kerana dalam Al-Quran, semua cerita mula atau akhir ada hikmah dan ada sebab. Kemudian kata Allah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hendaklah kedua-duanya ini boleh sabit kesalahannya disebat dengan 100 kali rotan. Bila kita sebut perkataan sebab, orang pun kata, oh ni sebab. Macam kita tengok orang disebab kerana menagih dada, mengedar dada. Sampailah sekali sebab masuk hospital sebulan. Sebatan dalam Islam lain. Sebatan dalam Islam pertama, dia tidak boleh mematahkan tulang. Tidak dibenarkan. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk melukakan. Tetapi sifat sebenar sebatan Islam dipanggil mu'lim. Cuma menyakitkan dan memalukan. Dia tak boleh mencederakan. Tak boleh sampai, kita katakan sampai belakang ni jadi panjang, luka. Sampai tak boleh duduk. Dan sebatan dalam Islam tidak melibatkan muka. Tak boleh muka. Dia cuma anggota badan. Dia tak boleh mematahkan. Tak boleh sebab sampai patah tulang. Tak boleh. Dan ketika mana sebab tidak boleh diangkat melebihi ketiak. Dilarang nampak ketiak ketika mana sebab. Maknanya dia tak boleh angkat macam ni. Macam ni. Dia kena tutup. Berarti sebatan tadi tidak bersifat macam orang lepas geram tu. Yang angkat daripada atas ni. Nampak ketiak dia. Dia tutup begini. Itu sebatannya. Dan juga sebatan tadi tidak boleh membawa kepada mudarat lebih besar. Contoh, kalau orang tu kencing manis. Doktor kata tak boleh sebab ni, kalau kencing manis dia punya alahan ni boleh mati. Maka dia dihentikan sehingga dia pulih. Dan tidak boleh sebab pada musim-musim cuaca yang boleh menambahkan azab dia. Contoh sebab pada musim sejuk. Atau pada musim panas pun tak boleh. Artinya, bila orang kita dengar 100 rotan Allah teruknya, kita dengar orang lain cuma 6 rotan. Tapi 6 rotan tu kalau betul-betul kita compare dengan undang-undang Islam, dia ni macam 6,000 rotan. Dia sekali rotan masuk hospital, 2 bulan, 3 bulan. Tengok dalam YouTube pun ada, sekali rotan. Kena buka spender, dia pakai cawak khas, tunjuk punggung, maaf, terbelah tengok. Tak boleh duduk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berak pun tak boleh. Tapi orang tak nampak zalim. Tak nampak. Tapi bila sebut undang-undang 100, oh zalim. Dia tak tahu sebatan macam mana. Bentuk rotan yang digunakan tak boleh keras, tak boleh lembut, sederhana. Semuanya dilakukan dengan begitu teliti dan tidak menyebabkan seorang tu mati. Sebab itu yang kata sebab sampai mati, ini tak betul. Kisah bahawa Umar Al-Khattab pernah sebab anaknya berzina sampai mati pun disebab lagi, ini kisah palsu, tak betul.
Kerana persebatan itu terbukti dalam sejarah tidak mematikan. Bukan lelaki cuma disebab memakai pakaian menutup aurat. Demikian juga wanita. Perempuan disebab dalam keadaan duduk, lelaki dalam keadaan berdiri. Perempuan dia kena duduk, dia bawa sebab. Kalau tuan-tuan tengok dekat Aceh itu cara dia buat. Perempuan dia kena duduk. Pakai baju tutup aurat. Artinya, ini persepsi yang pertama kita kena maklum pada masyarakat. Kerana Allah Ta'ala tidak mungkin jatuh buat satu undang-undang yang menzalimi manusia. Ini hamba Allah. Allah yang cipta manusia. Pasti undang-undang datang walaupun bunyi keras, tapi tetap di dalamnya ada sifat rahmat Allah. Ini tentang hukuman secara sepintas lalu. Kita lihat sebab turunnya ayat ini. Sebab turun ayat ini bila Allah Ta'ala kata, itu ayat selepas berikutnya, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Lelaki yang berzina tidak mungkin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan kafir. Perempuan yang berzina tidak mungkin berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau dengan lelaki kafir, dan diharamkan kepada orang beriman. Baik, sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ada seorang perempuan namanya Ummu Mahzun. Dia seorang pelacur. Dan ada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi SAW, dah tahu dia pelacur tapi nak kahwin juga. Nak kahwin, maka turun ayat ini. Bahawa penzina perempuan, dia tak mungkin berkahwin melainkan dengan penzina lelaki. Artinya kecenderungan orang baik tak mungkin nak kahwin dengan pelacur. Tak mungkin. Kalau kamu iman betul, kalau kamu akhlak betul, kamu tak akan kahwin melainkan dengan perempuan baik. Sama juga orang kalau dia cenderung dia ada kejahatan dalam dirinya, dia juga tak cenderung berkahwin melainkan dengan orang jahat. Dia cenderung. Namanya penzina, dia pun tak cenderung nak kahwin lelaki baik, dia pun nak kahwin dengan penzina macam dia. Allah menyebut tentang kecenderungan. Dan orang beriman dilarang melakukan demikian. Diriwayatkan dalam hadis yang lain. Ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Mirsad. Mirsad, dia ada seorang kawan perempuan lama dia, namanya Anak. Anak ini ialah seorang penzina. Maka dia minta izin daripada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya nak kahwin dengan Anak. Anak terkenal dengan perempuan zina. Atau kita panggil perempuan jalang. Lalu kata Nabi SAW, Ya Mirsad, Az-zani la yankihu illa zaniyah atau musyrikah. Fala tankihha. Penzina, dia tak akan kahwin melainkan dengan penzina perempuan. Penzina lelaki, tak akan kahwin melainkan dengan penzina wanita. Atau dengan perempuan kafir. Fala tankihha, maka jangan kamu kahwin dengan dia. Islam melarang mengahwini penzina. Khususnya kalau penzina tadi tidak mau bertaubat. Ada pun yang bertaubat, dah insaf, dah nak berhenti, tak nak dah. Maka ini dibolehkan. Nanti kita bahaskan tentang apa hukum berkahwin dengan pelacur. Dan apa hukum seorang bila berkahwin, tiba-tiba salah seorangnya berzina. Apakah terbubar perkahwinan atau tidak? Dan apakah hukum yang berkait dengan hal-hal yang kita sebut tentang penzinaan ini. Hukum berkait dengannya. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Az-zaniyatu waz-zani, penzina wanita dan penzina lelaki, maka hendaklah disebat 100 rotan. Maka ayat ini menjelaskan tentang penzina yang dimaksudkan ialah lelaki yang baligh, yang berakal dan yang belum berkahwin. Inilah yang disebat 100 rotan. Syarat lelaki itu dia baligh. Kalau dia belum baligh, dia berzina, apakah dikenakan hukuman ini? Tak kena. Syarat dia mesti lelaki atau wanita yang baligh, yang berakal. Baligh, berakal dan belum berkahwin. Yang inilah kalau berzina kena sebatang 100 rotan. Adapun kalau dah berkahwin ada hukuman lain yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, ini tentang penzina yang belum berkahwin. Bagi penzina yang dah berkahwin, disebut dalam hadis, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang Islam melainkan kerana salah satu daripada 3 sebab. As-sayyibu zani, wanita yang sudah berkahwin lalu berzina, maka halal darah. Artinya di sini dia fahami, kalau penzina tadi belum berkahwin hukumannya sebab 100 rotan. Tapi kalau dah berkahwin maka dia adalah hukuman rajam sampai mati. Hukuman rajam khas untuk lelaki dan perempuan yang dah berkahwin lalu berzina. Baik, kalau kita lihat kenapa hukuman zina ini begitu keras.
Keras khususnya yang dah kahwin. Dah kahwin lalu berzina. Hukumannya berat. Berbanding yang bujang. Yang bujang kemudian berzina hukumannya jauh lebih ringan. Itu disebab 100 kali rotan. Dan di sisi jumhur ulama, dia perlu dibuang daerah selama setahun. Taghrimu'an. Jadi tak boleh duduk kawasan tu. Kenapa dia kena buang daerah? Maksud buang daerah, jaraknya mesti lebih daripada 89 km. Dipanggil masafatul qasri. Jarak qasar. Kenapa? Untuk jaga air muka di sini. Sebab orang kalau dah berzina, duduk kampung tu dah malu. Orang dah kenal, orang dah cok, keluarga dia pun malu. Maka dia minta keluar daripada kampung ni. Dalam tempoh setahun. Sebab tempoh setahun, tempoh yang mana kalaupun orang sebut balik, dia tak sekuat pada tempoh permulaan. Pembuangan dalam tempoh setahun, disebut taghrimu'am, sebagai satu kelembutan syariat kepada penjenayah itu sendiri. Supaya mereka tak malu, tak tanggung malu. Dan keluarga dia. Dan supaya mereka berazam membina kehidupan baru. Di tempat baru. Sebab rata-rata manusia, bila dia kenali jahat satu tempat, bila pergi tempat yang lain, dia tak mungkin nak buat jahat sama dalam tempat ni. Dia pasti nak jadi lebih baik sikit. Kalau di satu tempat, dia dikenal sebagai tak baik. Bila dia ditempatkan di tempat yang lain, dia punya kecenderungan untuk jadi lebih baik dan lebih berjaya. Sebab tu kita kan kalau nak berjaya je berhijrah. Nak berjaya ni, nak jadi kaya je mesti pergi tempat lain. Sebab apa nak kaya? Nak pandai je pergi belajar kat luar. Sebab apa nak pandai? Walau kat kampung kita ada universiti, kat kampung kita ada tempat kerja, kat kampung kita ada. Tapi bila kita niat nak lebih baik, kita mesti fikir nak keluar. Mesti fikir nak keluar. Siapa pun. Baik lelaki, baik perempuan. Maka ini satu cara Islam menangani tentang masalah zina tadi. Kita lihat dalam syarat yang kita katakan bagi penzina lelaki dan penzina perempuan, apakah ayat ini meliputi orang-orang kafir ataupun orang Islam saja? Setengah ulama kata ayat ini khas untuk orang beriman. Setengah mereka juga pula berkata juga orang zimmi. Siapa zimmi? Orang kafir yang duduk bawah negara Islam. Kalau mereka meredai hukuman secara Islam. Kalau orang kafir yang duduk dalam negara Islam, kafir zimmi, mereka nak berhukum dengan hukum Islam, maka hukuman itu dikenakan pada mereka. Kalau mereka tak nak, maka tak boleh. Maka ini kalangan dipanggil kafir zimmi, yang duduk di bawah negara Islam. Kemudian Allah kata, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Jangan kamu ketika mana kasihan belas kepada orang jahat ni, ataupun pesalah ini, ataupun yang dikenakan hukuman ini, kamu rasa kasih belas, kamu rasa kasihan, jangan ada. Kenapa hukuman ini sebagai satu cara untuk menyelamatkan dia daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dan menyelamatkan orang lain pula daripada terjebak dalam perkara yang sama. Sebab itu disebut dalam satu hadis. Yu'ta biwalin naqasa minal haddi sawtan. Fayuqalu lahu lima fa'anta dhalik. Fayaqulu ya Rab, rahmatun bi'ibadika. Fayaqulu lahu anta arham bihim minni. Fayu'mar bihi finna. Nanti ada penguasa. Di hadapan Allah dia dihisap, kalau Allah tanya dia, kenapa kamu kurangkan hukuman penzina tu? Patut 100 rotan, kamu buat 99. Lalu jawab pemimpin ini, wali ini, aku kurangkannya kerana kesian ke dia. Aku kesian maka kurang 1. Lalu Allah berfirman, apakah kamu lebih kasihan kepada hamba-Ku berbanding aku kesian pada hamba-Ku? Siapa yang lebih sayang? Aku atau kamu? Maka pergilah kamu ke neraka. Maksudnya penguasa, kalau dia tak jalankan, dia kurangkan hukuman ni, dia boleh masuk neraka. Apatah lagi kalau dia tak buat, lagi teruk. Kalau patut kena 100 sebatang, dia buat 99. Kurang 1. Kenapa kesian? Maka Allah akan berkata, apakah kamu lebih kesian kepada hamba-Ku berbanding aku? Aku yang ciptakan dia. Aku yang lebih kesiankan dia. Maka diperintahkan wali tadi, penguasa tadi untuk masuk neraka. Dan bila Allah menyebut hukuman tadi perlu disaksikan oleh sebahagian orang Islam. Maksud sebahagian orang Islam, setengah ulama menyatakan paling kurang seorang orang Islam tengok saksi orang ni dihukum. Ada riwayat menyatakan 2 orang. Ada yang menyatakan 3 orang. Ada yang menyatakan 4 orang. Ada yang menyatakan 5 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Ia bergantung pada suasana masyarakat. Maknanya, mana-mana penzina lelaki dan perempuan didapati bersalah. Lepas dibicarakan,
cukup keterangan-keterangan ni kita tahu seorang tidak boleh disabitkan zina melainkan dengan 3 cara. Pertama dengan pengakuan, ikrar dan i'tiraf. Yang kedua dengan penyaksian, paling kurang saksinya 4 orang. Dan yang ketiga disebabkan mengandung. Bila dia mengandung, dia tak dapat buktikan siapa ayah dia, maka dia berzina. Ada orang kata, Ustaz, dia kan mungkin dirogol. Takkanlah lepas 9 bulan baru beritahu dia kena rogol. Seorang bila dia kena jenayah, dia akan lapor cepat. Siapa yang misalnya betul kalau dia dirogol perempuan ni? Pasti dia tak akan membiarkan lama. Takkanlah tunggu mengandung barulah mengadu saya dirogol. Kalau ada, maka Islam tetap melihat benda tu, menyiasat benda tu, sehingga betul orang ni benar kena rogol. Tapi secara umumnya, bila dia mengandung dan tempoh panjang, dia mungkin terlibat dengan zina. Maka ini 3. Kalau terbukti keterangan ini bahawa dia berzina, maka dihukum dan disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Baik, kalau kita tengok kenapalah zina ni hukuman antara paling berat dalam Islam. Ketika negara-negara kafir cuba untuk menormalisasikan zina. Asalkan suka sama suka. Bukan peringkat mereka menormalisasikan zina sampai peringkat kanak-kanak sekolah rendah. Sekolah rendah pun tak apa. Sekolah menengah pun tak apa. Peringkat universiti lagi lah. Bukan seks bebas ini menjadi syarat untuk siapa, mana-mana negara nak menyertai EU. Bila Turki nak masuk EU, Turki digantung dulu, tak dibenarkan. Sehingga dia pegang satu enactment, dia juga menghalalkan pertubuhan sebelum kahwin. Atau dengan kata lain zina. Tapi kerajaan Turki tak nak izin, tak nak bubar hal itu, menyebabkan masih tergantung keanggotaannya untuk masuk EU. EU ni kesatuan Eropah. Okay, banyaklah kelebihan dia. Kita kelebihannya kalau negara dia kena serang, semua negara EU akan bantu. Kalau dia jatuh ekonomi, semua negara akan bantu. Itu kelebihan EU. Dia katakan buat MOU persefahaman menjaga negara-negara ini. Tapi Turki tidak mau terlibat dalam undang-undang. Sebab di barat atau negara orang kafir memang telah menormalisasikan zina. Sehingga nilai menjaga maruah bukan lagi perkara mahal dalam masyarakat mereka. Benda biasa. Kalau ditanya bila awak mula hilang dara awak, hilang turuna, ni kata 13, ni kata 14, ni kata cara tak sengaja kat sini, kat situ. Betapa bebasnya mereka. Tuan-tuan, zina ni apa buruknya? Kerana dia merosakkan keturunan manusia. Yang sedap dia diorang, habis anak-anak yang lain ni macam mana? Keturunan yang lain. Sebab tu dalam Islam, kalau kita lihat, zina diharamkan demi untuk menjaga maruah. Kerana orang ni dia jangan fikir dia kena fikir mak ayah dia ada maruah. Adik-beradik dia ada maruah. Dan juga pengharaman zina untuk mengelakkan percampuran nasab keturunan manusia. Yang saya sebut semalam, bila ada satu rancangan khas di Amerika Syarikat. Dalam nak tahu siapa bapa sebenar anak ni. Sebab perempuan ni dia bertukar pasangan. Aku terpaksa buat ujian DNA. Panggil 2 lelaki yang dianggap mungkin bapa. Rupanya dua-dua ni bukan, lelaki lain pula, nombor 3 dia lagi. Jadi nasab keturunan itu mula berlaku ikhtilaf, percampuran. Maka sebab itu Islam mengharamkannya. Dan demi menjaga maruah. Dan demi menjaga kesucian masyarakat. Dan mengelakkan pembuangan anak di jalan-jalan raya atau di tepi-tepi longkang. Tuan-tuan yang sanggup buang anak tepi longkang, jalan raya, mana-mana tempat. Kerana zina. Tak ada orang kahwin sah kemudian buang anak. Tak ada. Mana ada orang dikahwin dengan baik, dengan sah, ada saksi semua orang dia buat jamuan, lepas beranak, buang anak. Tak mungkin. Yang buang anak ni semua kerana kesan zina. Kalau kita kat Malaysia, dululah jumlah buang anak, jumlah keguguran, jumlah menggugurkan satu jumlah yang menakutkan. Kita pernah bincang dulu. Yang gugurkan kandungan ni lebih daripada 10 juta. Itu yang berdaftar, yang tak berdaftar. Yang buang anak pula. Dulu heboh cerita. Tuan-tuan jangan ingat sekarang kita tak dengar, tak ada, dia ada. Tapi dah tak jadi berita utama. Kerana setiap masyarakat ni dia ada isu yang panas, yang itu akan diceritakan. Isu-isu yang dah lama dah kurang diambil berat. Bukan benda tu tak ada. Benda kita tak boleh jadikan surat khabar sebagai indikator bahawa benda tu ada atau tak ada. Surat khabar. Surat khabar tak ada pun sebut. Tak ada. Bagaimana masyarakat tidak dididik dengan agama.
Sebagaimana kita melihat melimpahnya benda-benda pornografi dan sebagainya, maka selagi itulah masyarakat diancam dengan zina. Sebagaimana berlaku pergaulan bebas, sebagaimana menutup aurat bukan suatu kewajipan, maka selagi itulah zina menjadi suatu ancaman kepada masyarakat. Disebut dalam hadis, Nabi SAW berkata, "Ya ma'syaran nas ittaquz zina." Wahai sekalian manusia, takutlah kamu zina. Fa inna fihi sittah khisal. Kerana pada dia ada 6 keburukan. Ada 6 keburukan zina. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Amma allati fid dunya, adapun 3 keburukan di dunia, kata Nabi SAW, kesan zina. Fayudhab al-baha, maka hilang maruah diri. Maruah tak ada. Yang kedua, wayurasul faqr, menyebabkan kefakiran. Dan yang ketiga, wayunqasul umur, pendek umur. Zina menyebabkan pendek umur. Ialah penyakit macam-macam. Anak tu pun pendek umur. Anak yang lahir tu pun pendek umur sebab nak buang je. Yang ni pun pendek umur sebab kecewa, takut, akan bunuh diri. Pendek umur. Bagaimana wanita-wanita yang kecewa bila lelaki tu tak nak tanggungjawab, mengambil jalan singkat bunuh diri. Maka pendek umur dia. Malu berhadapan masyarakat. Maka pendek umur. Dan wa ammal lati fil akhirah, adapun kesannya di akhirat ada 3. Fasukhtullahi subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah. Wa su'ul hisab, hisab yang sukar. Wa azabun nar, dan azab neraka. Ini 6 kesan daripada zina. Dan selepas Allah menyebut tentang hukum zina, dan kita dah sebut kaedah dalam hukum zina, bila para ulama bincang apakah liwat termasuk dalam makna zina, liwat. Di sisi sebahagian ulama, khususnya mazhab kita Syafi'i, liwat termasuk makna zina. Liwat ni makna zina, maka dia ada hukum, dia akan dihukum secara zina. Tetapi di sisi sebahagian besar ulama, liwat ini kesalahan yang dikenakan ta'zir. Dia tak dikenakan hukuman seperti hukuman zina. Dan demikian juga orang yang berzina dengan binatang. Apakah yang berzina dengan binatang? Yang kita dengar ada satu tempat memang mereka menawarkan zina dengan binatang. Dengan bayar yang sekian-sekian. Ada semula binatang-binatang. Artinya cara mereka fikir dah pelik. Dalam Islam dah sebut hukuman dia. Benda ni bukan kita katakan penyakit baru wujud. Ni penyakit memang diwarisi daripada golongan yang sudah dimusnahkan oleh Allah. Jadi antara amalan kaum Nabi Lut berzina dengan binatang. Selain daripada berzina, selain daripada liwat. Selain mereka mengamalkan liwat, sebab mereka nak puaskan nafsu, binatang pun jadi. Maka apakah dalam Islam, mendatangi binatang apakah dikenakan hukuman sebagaimana zina? Tidak. Hukumannya ialah hukuman ta'zir. Ini kerajaan yang akan buat undang-undang sesuai. Bagi sebab orang ni macam ada mental sikit. Puak-puak ni ada mental. Maka perlu dihukum secara yang sesuai dengan, dan kali ini juga bukan kebiasaan. Maka itu secara umum hukum zina. Kerana bila Allah Ta'ala menyatakan hukum berkahwin dengan penzina. Apakah hukum berkahwin dengan penzina? Apakah boleh seorang tu berkahwin dengan pelacur? Sah ataupun tidak sah? Ini kalau sekiranya seorang tu diminat pelacur, diminat GRO ni, dia pun nak kahwin dengan GRO. Apakah dibenarkan, dibolehkan? Apakah pernikahannya sah ataupun tidak? Baik, di sisi jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan berkahwin dengan pelacur hukumnya sah. Atau katakan dia kahwin dengan perempuan tu, lalu perempuan dia, isteri dia jadi pelacur. Apakah dia tercerai? Tidak. Kerana cerai tak sabit dengan penzinaan. Melainkan si suami jatuhkan talak. Berarti di sisi jumhur ulama, seorang kalau dia berkahwin dengan perempuan penzina, tak kira kalau kita katakan dijadikan kerjaya tegar dia ataupun part time dia ke misalnya, pernikahan tu sah atau tidak sah? Hukumnya sah. Berdosa hal lain, tapi secara hukum. Dan kalau sekiranya salah seorang, satu pasangan pula berzina, imma dijadikan kerjaya atau dia berzina, maka dia tidak akan tercerai dengan sebab zina. Kan di sisi jumhur ulama tercerai disebabkan talak. Bila suami menjatuhkan talak. Tetapi di sisi setengah ulama yang lain, di setengah sebahagian ulama, sebagaimana diriwayatkan daripada Ali, Aisyah, Bara dan Ibnu Mas'ud menyatakan mana-mana suami atau isteri berzina maka terfarak automatik. Maksudnya tercerai automatik. Jadi kalau dalam pasangan tadi, isteri berzina maka automatik tercerai. Difarakkan. Suami berzina difarakkan.
Difarakkan. Artinya dalam hal ini, kalau seorang tadi berkahwin dengan seorang, kemudian pasangannya berzina, maka perkahwinannya jadi bubar. Di sisi mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad, bahawa berkahwin dengan pelacur tidak sah. Tak sah. Selagi mana dia tidak bertaubat. Tetapi kalau wanita ini bertaubat, dah jadi mulia, dah jadi baik, maka pernikahannya sah. Ini hukum akan apa hukum berkahwin dengan pelacur. Ataupun apa hukum perempuan pula dikahwin dengan gigolo. Kalau perempuan panggil pelacur, lelaki panggil gigolo. Apa hukum dikahwin? Sedangkan perempuan ni tahu pekerjaan dia. Dalam ayat ni sebut, secara agama dia takkan cenderung kahwin orang macam tu. Tapi kalau dikahwin juga, apa hukum? Apa hukum? Hukumnya sebagai kita sebut tadi, di sisi jumhur ulama hukum kahwinnya sah. Dia kahwin dengan kelak malam itu ini, hukumnya sah. Tapi perbuatannya meredai, perbuatan mungkar tadi dianggap dayus. Dan orang dayus ni tak boleh masuk syurga. Nabi bersabda, la yadkhulu jannata dayuth. Tak akan masuk syurga lelaki dayus. Yang biarkan isterinya terlibat dengan hal-hal tersebut. Dan tahu dia dalam redha dia. Artinya, hukum hakam fiqh memang sah. Tapi tetap dalam kategori dayus. Ini hukum hakam zina. Yang kita dah jelaskan kenapa Islam menetapkan hukum zina ini keras demi menjaga maruah manusia, keturunan manusia, menjaga masyarakat supaya tidak berbalah dan juga untuk mengelakkan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan dengan zina. Kerana zina banyak berlaku permusuhan, perbalahan, perang, semua berlaku. Bukan banyak berlaku kefakiran. Bukan banyak berlaku pergaduhan sesama masyarakat. Sebab itu masyarakat yang mulia, masyarakat yang menjaga anak-anak mereka, menjaga diri mereka daripada sebarang bentuk mukaddimah zina, apatah lagi zina. Apa-apa yang boleh bawa pada kecenderungan zina, kita dah tutup awal-awal. Baik filem, baik majalah, baik bacaan, baik pergaulan, baik muzik, baik filem, mana-mana yang boleh bawa mendorong pada perkara mungkar ini, kita patut sekat. Supaya kita dapat hidup dengan baik. Maka antara suami isteri tidak saling curiga mencurigai. Kalau kita lihat satu kajian di barat, kebanyakan suami dan isteri mencurigai pasangan masing-masing. Berkat dengan zina. Mencurigai. Walaupun dia kahwin, dia macam curiga bahawa isterinya mungkin ada affair dengan orang lain. Dan suaminya mungkin ada affair dengan orang lain. Ini zina. Sampai ada satu rancangan khas, cek, ikut lelaki tu buat apa, perempuan tu buat apa. Sampai dia orang buat rancangan khas. Nak kata bagaimana peratusan kepercayaan dalam rumah tangga itu begitu tipis. Sebab apa? Sebab zina benda biasa. Macam kita dalam masyarakat Islam, benda itu bukan biasa. Agak jaranglah isteri mencurigai suaminya atau sebaliknya. Sebab benda itu bukan biasa. Tapi dalam masyarakat yang dah rosak, mencurigai itu perkara biasa. Kadang-kadang tengah dating ni dah curigai, belum cerita kahwin. Ni baru main girlfriend, boyfriend, dah curigai. Belum lagi dah kahwin. Mereka buat sosial eksperimen. Kadang-kadang mereka sanggup jual bini untuk duit. Sanggup asal dapat duit. Dengan kecenderungan mereka berjudinya dan sebagainya. Ini menyebabkan masalah ataupun kita katakan institusi rumah tangga itu begitu rapuh. Akhirnya sebahagian mereka mengambil sikap tidak mau berkahwin. Dan kita tengok statistik perkahwinan menurun mendadak di semua negara kafir. Termasuk negara jiran kita sendiri. Statistik kahwin itu menurun. Statistik beranak pun menurun. Semua kerana mereka tidak mahu ada komitmen. Tidak mahu ada tanggungjawab. Mereka suka hidup bebas. Dan pernah kita beritahu dulu bila berlaku PBB menganjurkan satu persidangan kependudukan dunia. Kerana kononnya dunia tidak mampu menampung manusia lebih ramai. Kita hari ini dah 8 bilion. Kita tak boleh melebihi 10 bilion. Jadi solusi yang mereka buat ialah kita jangan benarkan kahwin. Jangan benarkan kahwin. Sebab kahwinlah punca anak ramai. Jadi kita biarkan berzina. Kerana orang berzina dia tak cenderung dapat anak. Orang kahwin cenderung dapat anak. Kalau orang kahwin tak dapat anak, tangan tak dahi, kaki tak dahi, pening kepala. Orang yang tak kahwin pula berzina ni, kalau dapat anak, kaki tak kepala. Macam mana boleh dapat anak ni? Dia macam heran. Yang kahwin ni macam mana belum dapat anak? Dia fikir sebab tak dapat anak. Yang berzina dia pelik sebab apa dapat anak. Dia tak boleh nak brain macam tu, tak boleh fikir. Sebab apa? Kerana kecenderungan jahat dia tu menjadikan dia tak cenderung nak anak. Akhirnya mereka buat satu solusi, jangan kahwin, jangan galakkan kahwin.
Ya alhamdulillah Allah jadikan sebab fitrah manusia kahwin. Okey, semua agama membantah. Ini Syekh Azhar bersama dengan ketua padri masa itu Babas Shanuda, ketua padri di Mesir waktu itu, dan ketua-ketua agama lain bertindak sekata menentang resolusi itu. Sebab fitrah manusia berkahwin. Sebab itu dalam Islam mengiktiraf perkahwinan mana-mana agama. Demi untuk mengelakkan zina. Mana-mana agama, kalau dia masuk Islam, kita tak suruh dia kahwin baru. Dan kalau dia berkahwin atas nama Kristian, kekal perkahwinannya. Dan anak-anaknya dengan nisbah dia. Kalau dia berkahwin cara Buddha, kekal. Sebab dia berkahwin. Berkahwin itu mulia. Walau dalam agama lain, dia jadi mulia. Di sisi kita umat Islam. Sehingga kalau dia dia masuk Islam, dia tidak perlu memperbarui perkahwinannya atau nasabnya. Islam mengiktiraf perkahwinan itu dan nasab itu. Menunjukkan mulianya perkahwinan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.